Okay, Fatin, boleh start? Boleh? Boleh. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Cukup ke ni? Semua dah masuk Dah. Waalaikumsalam. Dah. Dah. Okay, dah. Semua dah ni ke? Dah makan, dah solat semua ke? Dah. Okey. Ni sihat tak semua? Ada yang demam-demam, sakit tak? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat. Okey, Alhamdulillah. Tak apalah sebab sekarang kan musim hujan kan. Hujan tak berhenti ni pun dah start je lah musim-musim banjir kan. Takutlah kalau tak sihat terus dia makan ubat tau. Sebab kita ni student, so kita kenalah jaga kesihatan. Okey. So, sebelum tu saya minta maaf sebab saya terpaksa buat kelas malam. Sebab petang tadi saya ada urusan. Lepas tu saya pula fikir macam kalau petang tu lemah sikit kan. Kalau korang suka ke kelas petang? Tak suka. Kan, mesti macam lemah. So, tak apalah, okeylah kelas malam. Okey, sebelum saya teruskan slide saya, nama saya Fatin Najah binti Muhammad Hisham. Boleh panggil saya Cik Fatin, tak panggil Cik je. Okey. Sebelum tu saya nak semak kehadiran dulu boleh? Boleh. Boleh. Okay, yang pertama Alia Syamimi binti Muhammad Rohaizat. Saya Encik. Okay. Nur Mariza binti Yusof. Saya Cik. Okey, yang terakhir Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Sazali. Ya, saya. Okey, ada semua cukup Jadi kalau dah semua cukup, kita teruskan. Okey, sebelum saya start slide saya nak tanyalah, kita hari ni nak belajar pasal core abilities kan? Okey, saya nak tanya korang, pendapat korang lah kan? Okey, core abilities ni kenapa kita kena belajar? Korang tahu tak apa maksud core abilities tu sebenarnya? Ada siapa-siapa tahu ke? Core abilities tu bukan macam belajar untuk kat kita intern nanti kan Cik? Betul. Core abilities ni dia macam satu program pembelajaran teras yang perlu ada dalam setiap diri seseorang. Okay. So, ni bakal-bakal muka ni akan bekerja dekat industri. Tak kisahlah sebagai seorang pengajar ke, sebagai seorang apa-apa pun, so kita akan bekerja. So core abilities ni kita kena terapkan dalam diri kita lah sepanjang kita bekerja tu. Okay, sepanjang kita dalam bidang pekerjaan tu, kita kena terapkan sikap core abilities ni. Okay, jadi kita mulakan slide kita. Sekejap ya. Okay. Okay, nampak ke? Okay, so Boleh nampak. Okay, untuk malam ni saya akan ajar core abilities tahap 1 iaitu bahasa di tempat kerja. Okay, kalau kita tengok tajuk ni, bahasa di tempat kerja ni, apa korang faham? Apa yang korang nampak tentang tajuk ni? Siapa-siapa boleh explain ke? Bahasa yang kita guna dekat tempat kerja. Bahasa yang bukan-bukanlah ataupun bahasa tidak sepatutnya untuk kita pakai di tempat kerja. Okey, betul. Terima kasih Alia. Okey, bahasa di tempat kerja ni ialah macam kalau kita tengok secara general lah, umum lah, cara kita bercakap dengan orang, cara kita guna bahasa kita di tempat kerja. Okey. Ni objektif. So kita ada 3 objektif pembelajaran di mana di akhir slide ni nanti apa yang korang akan dapat, apa yang korang akan faham sepanjang slide ni. Okey. Slide saya ni santai-santai je sebenarnya. So kalau korang tak faham ke apa, korang just tanya je. Okey, sebabnya ialah malam kan, so saya pinjam 30 minit awak je untuk saya terangkanlah saya punya slide ni. Okay, untuk yang pertama, dapat menerangkan definisi slang. Okay. Yang kedua, dapat menerangkan definisi dialek. Dan yang ketiga, dapat menerangkan definisi jargon. Okay, so saya akan make sure lah, saya akan pastikan awak tahu apa maksud definisi 3 ungkapan ni.
Okay, kebaikan dia, keburukan dia, bila korang gunakan, bila sepatutnya korang gunakan, bila sepatutnya korang tak perlu gunakan, macam tu. Okay, so saya nak tanyalah, antara 3 ungkapan ni korang pernah dengar tak? Korang pernah dengar tak? Korang pernah guna tak dalam percakapan seharian korang? Ada tak? Kalau ada pun saya rasa dialect adalah. Oh, dialect. Okay. Tak apa. Nanti kita, mungkin korang, yelah kan, biasa kita tahulah slang tu apa mungkin, tapi korang tak tahu sangat dengan lebih detail kan apa maksud tu. So, yang pertama pengenalan. Okay. Penggunaan kata dalam bahasa, dalam komunikasi, bahasa tempat kerja ni sangatlah penting. Kerana kita dekat tempat kerja ni kita tak semua kawan kita, faham tak? So, kita boleh guna bahasa tu macam kita guna bahasa dengan kawan-kawan kita. Okay. Guna kata dekat tempat kerja ni penting sebabnya kita tak nak berlakunya sebarang persalahfahaman berlaku. Macam kita tersalah cakap ke, sebab lain orang, lain penerimaan. Okay. Ada orang mungkin cara kita bergurau, cara kita bercakap dia boleh terima. Tapi ada certain orang dia tak boleh terima. So, penggunaan kata yang betul ni memang sangatlah penting ya dalam sesuatu komunikasi. Okay. Penggunaan ungkapan slang, dialek dan jargon ni dia menjadi satu penghalang. Okay. Tapi tak semestinya penghalang. Dia ungkapan ni sebenarnya dia ada kebaikan dan keburukannya juga. Tapi bila masuk bahasa tu di tempat kerja, mungkin dia akan jadi satu penghalang lah, satu keburukan untuk antara komunikasi, two-way komunikasi. Okay. Yang pertama, definisi slang. Definisi slang ni, dia merujuk ungkapan yang dianggap tidak formal. Okay, slang ni dianggap tidak formal kenapa? Sebagai contohnya, kita boleh tengoklah dekat bawah tu. Macam steady bro, macam tu, macam asal do, macam cara kita bercakap dengan kawan-kawan. Benda tu tak formal lah kan. Sebabnya kita, kalau kita bekerja, kita bukan bekerja je, kita attend meeting, kita present depan orang, present depan bos kita. So benda tu macam tak sesuai lah kalau kita bercakap macam tu dengan orang tempat kerja kita. Okay. Kebiasaan digunakan dalam suatu kumpulan umur, etnik atau budaya tertentu. Contoh macam anak muda sekarang lah kan, macam banyak je benda perkataan-perkataan yang melalut, yang mengarut, yang kadang orang muda je faham. Orang-orang yang buat sini kadang tak faham apa yang diorang cakap ni. So tak sesuai lah kan. So ianya boleh mendatangkan kesan negatif kerana kalau korang bercakap tu kan, dia perspektif orang dekat korang tu tak. Kalau bagi saya, kalau saya lah kan, saya first saya akan tengok cara pakaian dia. Yang kedua, cara percakapan dia. Macam cara percakapan dia dengan kita macam mana. Okay, so tu memang boleh menimbulkan kesan negatif lah kalau kita tak menjaga tutur kata kita. Contohnya macam kalau, yelah kan, kita bekerja kan, lepas tu adalah staff baru masuk. Lepas tu dia lah baru masuk sehari. Lepas tu dia pun tegur member. Kalau korang okey ke? Kalau korang suka ke tiba-tiba datang tegur macam tu? Kalau korang okey ke? Tak kot. Itulah kan, dia macam kalau dah kenal lama tak apalah, ni macam baru masuk, lepas tu macam buat macam dah kenal lama. Macam tu tak sesuai lah. Kita berpada-padalah mengikut situasi dan mengikut siapa yang kita bercakap. Okay. Yang kedua, definisi dialek. Dialek ni logat lah. Okay, logat ni macam saya rasa semua orang tahulah logat. Okay, logat ni setiap negeri dia ada logat dia masing-masing. Contohnya logat Terengganu, logat Kuantan, betul. Logat Utawa, macam tu, betul tak? Okay, so logat ni memang bukan bahasa standard lah kan. Sebab memang tak semua orang faham apa yang kita sampaikan. Okay, contoh kalau kita guna logat Terengganu, mungkin orang Melaka tak faham, orang Kedah tak faham sebab dia ada logat dia masing-masing. Okay, logat ni juga dia negatif sebabnya mungkin dekat negeri ni maksudnya lain, tapi negeri ni maksudnya lain lah, macam tu. Okay. So saya nak tanya lah, korang semua ni daripada mana ya? Korang asal daripada mana ni semua ni? Selangor. Boleh Selangor. Selangor, okay. Oh, semua Selangor Okay. So sepanjang korang membesar, korang pernah tak macam fasih, tak korang macam tahulah logat yang ada?
Logat apa tu? Saya tahu logat Melaka. Saya tahu Oh, Kedah. Melaka. Ya? Saya tahu logat Kedah. Oh, logat Kedah. Okey. Melaka, okey. Tapi Melaka tu macam kasar sikit kan? Dia macam cara percakapan dia kasar sikit kan? Ya betul. Itulah. Tapi bagi saya, masing-masing logat, masing-masing ada kasar dia tersendiri yang faham. Macam kalau logat Terengganu pun kasar juga, Kelantan pun kasar juga. Cuma dia ada masing-masing punya. Okay, so kita boleh tengok dekat sini. Kebaikan logat ni, kita boleh tahu. Kita boleh macam kalau kita pergi negeri orang, kebaikan dia, kita boleh tambah ilmu baru lah macam, oh dekat sini, benda ni dipanggil macam ni. Kalau kat sana panggil macam ni, yang faham. Tapi, bila logat ni masuk dalam organisasi, dalam tempat kerja, dia akan menjadi kesan negatif sebabnya mungkin orang tak faham apa yang kita cakap. Mungkin orang akan salah faham, mungkin orang akan cakap macam ni kutuk aku ke, faham tak? So, benda tu akan jadi negatif lah kalau dekat tempat kerja. Jadi, elakkanlah sebab tak semua orang memahami logat yang kita guna. Okay. Poin yang ketiga, boleh ke seorang bacakan untuk saya? Ada nak volunteer ke? Saya nak baca. Okey, boleh. Okay. Definisi jargon, kata-kata atau ungkapan yang digunakan dalam sesuatu bidang. Pastikan setiap kata jargon diterangkan maknanya. Boleh digunakan untuk bercakap atau menulis kepada orang yang mengetahui istilah tersebut. Dapat menimbulkan kekeliruan dalam satu komunikasi. Okey, terima kasih Yus. Okey, jargon ni dia macam terms atau perkataan yang setiap kos. Okey, saya yakin macam kita kan, kita memanglah duduk dekat sini satu kos yang sama, TVI, betul. Tapi kita daripada bidang yang berbeza. Okey, sebelum tu boleh saya tahu korang semua daripada bidang apa ya? Hafiz daripada bidang apa? Saya graphic design. Okey, Yus? Jahitan. Okey, kalau Alia? Elektrik. Okey, elektrik. Okey, semua bidang berbeza Kalau saya culinary lah. Okay, so jargon ni, dia macam terms yang kita guna dalam kos kita. Okey, kata-kata atau ungkapan yang digunakan dalam suatu bidang. Yang macam orang tak tahu apa maksud dia. Okey, so kalau Hafiz ada tak dalam grafik tu macam jargon yang Hafiz boleh share? Yang kita nak tahulah. Ada. Contoh kalau orang luar, kalau sebut tools, dia macam peralatan tukang. Tapi kalau tools ni dalam bidang grafik ni, dia mau kepada alat-alat untuk editing dalam Adobe. Faham, tools yang dalam laptop lah. Faham sebab yelah, kalau saya pun macam tools, macam barang tukang kan, faham? So kalau Yus ada ke? Fashion Ya, ada. Ada satu fishbone. Kalau bahasa Inggeris fishbone, kalau kita Melayukan dia jadi tulang ikan. Betul, tulang ikan. Tapi dalam jahitan, fishbone ni dia tertulang yang kalau ada dekat korsat. Dekat geda. Geda tu. Okey, faham. Fishbone yang orang panggil. Ya, betul. Okey, tak apa, menarik. Biasa orang tahu tu lah geda, korset yang biasa orang jual sekarang tu kan. Okey, faham. Kalau Alia ada ke? Tak ada Tak ada, Cik. Okey. So jargon ni macam kalau saya lah kan. Terima kasih semua. Kalau saya bidang culinary kan. Kalau saya mungkinlah banyaklah terms-terms yang macam kalau korang rasa kitchen je kan. Macam contoh kalau dekat rumah korang panggil benda tu penapis kan. Kalau kitchen tak, kita akan panggil shift. Macam korang panggil kuali, kita orang panggil Chinese wok. Macam kalau contohnya mise en place barang. Okay, saya bagi satu contoh situasi yang boleh menyebabkan salah faham lah kalau kita tak terangkan maksud di sebalik jargon tu. Okay, contoh macam kalau saya ni nak berkumpul dengan kawan-kawan saya. Lepas tu saya bercakap dekat kawan saya. Kau tolonglah pergi mise en place barang, nanti aku masak. So dia macam tak faham. Kita pula mungkin jenis
cakap sekali, kau cakap banyak kali, kita jadi nak marah ke apa, kawan kita pun macam tak tahu kan. So berlaku dah salah faham kat situ. Jadi step yang sebetulnya, kalau kita nak gunakan perkataan istilah tersebut dengan orang yang tak tahu, kita kena terangkan. Contohnya, kau pergilah Mizan Plus barang tu dulu. Okay, lepas tu tanya dia, kau tahu tak Mizan Plus atau apa? Macam, kalau dia, mesti dia cakap tak tahu kan. So explain dekat dia, at least dia boleh tahu satu ilmu tu. Cakaplah Mizan Plus ni penyediaan barang. Okay, penyediaan barang. So macam cakaplah dekat dia, kau ambil carrot tu, kau ambil kentang tu basuh, lepas tu kau potong panjang ke, kau potong dice ke, macam tu. Lepas tu kau timbang siap-siap. Nanti aku siap mandi, aku siap solat, aku masak je. Okay, so nampak dah dekat situ explanation yang jargon tu apa sebenarnya. Okay, faham ke? So tak adalah menimbulkan satu kekeliruan. Okay? Faham ke? Okey ke? Semua? Okey, Cik. Okey, kalau okey, itu je slide saya. Okey, simple je kan? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bagi quiz dekat awak semua. Tapi sebelum saya bagi quiz, saya dah edarkan, saya dah masukkan kertas penerangan dekat GC. So, awak semua boleh tengok lah. Boleh rujuk lah dekat situ. Okey, sekejap ya. Okey. Okay, boleh nampak ke? Okay, so dekat GC ni saya dah masukkan slide pembelajaran dengan kertas penerangan tau. Nanti korang tengoklah kat sini. In case kalau korang nak buat reference ke lepas ni, sebab lepas quiz ni, akhir pembelajaran ni saya akan edarkan kertas tugasan. So kalau korang tak faham ke, korang tengoklah ni kertas penerangan. Okay, kalau korang malas nak baca panjang-panjang, korang boleh tengoklah slide ni. Okay, slide ni dekat sini tau. Okay. Jadi, boleh ke saya nak teruskan quiz tapi saya bagi masa 10 minit lah korang recall balik. Okay, sebabnya mesti nak dapat nombor 1 kan quiz kan? Okay, Ya, saya bagi masa 10 minit tau. Baik, Cik. Okay. Okay. So, sementara tu saya buka quiz dululah. Okay, boleh nampak ke? So, yang mana dah bersedia, dah ready tu boleh scan QR tau untuk masuk quiz ni. Senang je quiz ni. Santai-santai je. Okay, boleh join tau. Okay, baru seorang. Okay. Okay, dah cukup. Sekejap ya. Take time dulu. Okay, dah cukup 3 orang. So, kita start lah ya. Baca soalan elok-elok, jawab dengan tenang. Tapi sikit je ni, santai je. Okay lah. Okay. Semua betul pakai ni. Okay, use minority. Yang aku dengan Alia. You. Semua betul Okay, tadi okay tu.
tengok nombor 1 use. Okay. Alright use. Nampak dah fokus fokus dalam kelas. Tak apa. Yang mana salah tak apa. Biasalah tu kita baru belajar kan. So kita review balik lah kita punya ni. Okay. Kita tengoklah soalan yang pertama. Di Malaysia bahasa yang sering digunakan sebagai bahasa kerja ialah mestilah bahasa kebahasaan. Ni kalau salah tak tahulah. Ni memang jackpot punya soalan lah paling senang kan. Takkanlah kita guna bahasa Perancis, kita Malaysia kan. Okay. Yang kedua, apakah slang? Okay. Slang ni saya tak pelik lah kalau orang tertukar. Sebab biasanya memang definisi dia memang orang tukar lah. Slang ni dia ungkapan yang tidak formal. Slang ni kita macam kita bercakap dengan kawan. So bila kita bercakap dengan kawan, pernah ke kita guna bahasa formal lah? Adakah orang bercakap dengan kawan bahasa formal? Mestilah tak ada kan. So yelah itu slang. Kalau logat ni dialek. Tengok next. Sentiasa gunakan bahasa standard dalam pertuturan di tempat kerja untuk menjaga nama baik profesional anda. Siapa jawab daerah ni? Salah tekan pun macam mana ni? Salah tekan, Cik. Oh ya ke? Tak apa. Faham je. So tak bolehlah guna bahasa daerah. Bahasa daerah ni logat. So logat ni tak sesuai lah kita guna untuk tempat kerja sebab benda tu memang tak formal kan. Tempat kerja kan kita nak bercakap dengan orang lain. Kalau bahasa daerah ni kalau kita balik kampung boleh lah kan. Kita balik kampung, kita guna logat kita, tak apalah. So ni kita kena bahasa standard. Lepas tu ni okey semua betul. Apakah definisi jargon? Yang ni memang paling mudah ingat lah sebab jargon ni lah. Sebab dia perkataan yang lain kan unik lah. Jargon ni macam setiap orang ada terms tu. Terms yang tersendiri ikut kos yang tersendiri. Okay. So tanya semua. Boleh dah ni. Ni boleh dah kertas tugasan pun. Lebih kurang je soalan macam ni. Okay. So kejap ya. Okay so. Habis kita punya quiz. Okay. Untuk kertas tugasan, saya dah submit juga dekat GC. Kalau boleh tengok dekat sini. Okay, kertas tugasan ni tau. Okay, make sure. Saya nak hari ni 19 hari bulan kan. Kalau saya nak Rabu ni boleh? Sempat ke? Boleh. Boleh Rabu ni sebelum pukul 3 petang. Okay, awak print ni saya nak hard copy lah secara hard copy dekat meja saya sebelum pukul 3 petang. So siapa lambat tu saya tak mark lah. Make sure korang betul-betul take note. Ambil serius lah alert. Okay, mana-mana kawan yang tak hantar lagi tu, mana-mana kawan yang nampak macam tak buat tu, tolong dia. Kalau dia tak pandai, tak faham, tengok ni. Saya dah bagi siap-siap slide, kertas penerangan semua dekat sini. Kertas tugasan pun soalan senang-senang je tau. So make sure memang hantar tepat pada waktu. Okay, so saya rasa situ je untuk pembelajaran saya pada hari ini. So untuk next class, saya nak buat Khamis 10 pagi. Boleh ke? Tapi saya nak buat face to face lah. Boleh? Ke korang mana? Boleh. Korang suka face to Boleh face? cik, face to face lah rasa je. Sebab kalau online dia banyak gangguan. Kan, betul tu lah. Ni pun terpaksa je sebab saya tak ada masa kan petang tadi. So takkan Khamis ni saya free. So kita jumpa pukul 10 pagi. Okay, face to face 10 pagi di kelas. So saya harap awak, untuk next class ni kita akan belajar tajuk komunikasi lisan. Okay, so dekat GC pun ada yang nota tu. Awak boleh study siap-siap. Awak boleh, macam kalau ada free time ke kan, weekend, awak ada free time, awak tengoklah awak study siap-siap komunikasi lisan ni apa yang ada, apa yang terms yang ada dekat situ yang korang perlu tahu. So senanglah nanti next class. Mana tahu next class nanti dapat quiz sebagai hadiah best-best ke kan. So study dulu tau. Okay. Sebelum saya akhir ni, ada apa-apa soalan ke? Tak ada, Cik. Nak tanya? Tak ada cik. Ada, okay. So untuk kalau ada masalah kertas tugasan tu, boleh cari saya dekat meja tau. Kalau tak ada boleh PM saya, tapi jangan ganggu saya waktu malam lah. Tak apa je, saya
Awak kalau WhatsApp pun boleh je, saya balas pagi esok macam tu. Okay. Okay, sorry semua ambil masa awak 30 minit ni. Terima kasih sangat-sangat masuk kelas saya hari ni. Okay, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Cik. Selamat malam, Cik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Next. Okay, next.